Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey, kita sekarang akan masuk ke topik perpuluhan. Tapi topik perpuluhan ni agak besar. Saya pecahkan kepada dua bahagian. Untuk bahagian pertama, kamu akan belajar tentang bundar dan seterusnya kamu akan belajar tentang tambah dan tolak perpuluhan. Kita lihat dulu secara keseluruhan apa yang awak akan belajar dalam topik perpuluhan. Secara asasnya, kamu akan belajar 4 perkara. Pertama, bundarkan perpuluhan. Kedua, tambah dan tolak perpuluhan. Tambah dan tolak perpuluhan ni digabungkan dalam satu operasi bergabung. Masih ingat operasi bergabung? Ketiga, kamu akan belajar darab perpuluhan dan akhir sekali bahagi perpuluhan. Okey, tapi hari ini saya akan fokus pada bagi episod 1 ni, bahagian 1 ni saya akan fokuskan pada bundar perpuluhan dan tambah dan tolak perpuluhan. Okey, sebelum kita mulakan dengan bundar perpuluhan, kamu wajib kena faham perkataan nilai tempat dan nilai digit untuk perpuluhan. Okey, jadi kita buat sedikit ulang kaji. Ini sebenarnya pelajaran tahun 4, okey, yang sepatutnya kamu telah fahami dan sepatutnya kamu masih ingat tentang nilai tempat dan nilai digit untuk perpuluhan. Okey, saya buat sedikit ulang kaji. Okey, katalah nombor perpuluhannya 3.581. Dengar macam mana saya sebut. Kita tak sebut 3.581. Kita sebut 3.581. Kita sebut satu persatu. Sebelum titik perpuluhan, kita sebut seperti biasa. Kalau kat depan ni ada nombor 2, kita sebut 23. Sekarang hanya ada satu nombor iaitu 3, kita sebut 3. Tapi selepas titik perpuluhan, kita tak boleh sebut seperti kita sebut nombor sebelum titik perpuluhan. Kita kena sebut satu persatu. 5, 8, 1. Okey, kita mulakan dengan nombor 3. Nombor 3 nilai tempatnya ialah SAR. Manakala nilai digitnya ialah 3 dan untuk nilai digit dia sama je. Dia memang 3 untuk dalam bentuk perpuluhan ke dalam bentuk pecahan pun sama. Okey, bagi nombor 5 ni, nilai tempatnya ialah per 10. Ingat ya, untuk perpuluhan, selepas titik perpuluhan, nilai tempat akan bermula dengan perkataan per. Perkataan apa? Perkataan per. Okey, semuanya per. Okey, dan tak akan bermula dengan persa, akan bermula dengan per 10. Okey, untuk 5 per 10. Kemudian untuk 8 per 100 nilai tempatnya, dan untuk 1 ni nilai tempatnya per 1000. Kita lihat pula pada nilai digit. Nilai digit kamu boleh sebut dalam dua bentuk, iaitu nilai digit dalam bentuk perpuluhan. Nilai digit untuk perpuluhan juga boleh disebut dalam bentuk pecahan. Kalau kita sebut dalam perpuluhan, bagi 5 ni nilai digitnya ialah 0.5. Untuk 8, 0.008. Dan untuk 1, 0.001. Selain dari menyebut nilai digit dalam bentuk perpuluhan, kita juga boleh sebut nilai digit dalam bentuk pecahan. Okey, caranya ialah untuk 5, 5 per 10. Untuk 8, 8 per 100. Dan untuk 1, 1 per 1000. Yang ni, nilai tempat ni, kamu kena betul-betul faham sebab kita kena gunakan untuk membundar perpuluhan selepas ini. Okey, kita akan masuk kepada bundarkan perpuluhan. Saya akan gunakan konsep bukit bundar ini. Ingat lagi kita belajar bukit bundar? Contohnya lelaki ni kayuh basikal. Naik dari Sifa, bukit ni naik sampai 4. Tak sempat nak turun ke arah 5. Dia dah jatuh balik, turun balik. Maka dia tak dapat apa-apa hadiah. Sedangkan kalaulah dia naik sikit lagi berusaha kayuh sampailah ke 5, dia dah dapat 1 markah dan turun.
Ataupun dia naik sampai 6, naik sampai checkpoint 7, naik sampai nombor 8 atau naik sampai nombor 9, naik dan turun semula sampai ke nombor 9, dia dah dapat 1 markah. Okey, kita lihat contoh. Masih ingat tak ni? Kita dah belajar bundar ni dalam topik yang awal-awal dulu. Okey, sekarang saya nak kita nak bincang bundarkan untuk 3.12. Soalan boleh sebut bundarkan 3.12 ke per 10 terhampir. Digunakan perkataan per 10. Okey, jadi saya suka gunakan dia punya cara ialah 3 kali garis. Kemudian kita lihat nombor di depan. Kita lihat 3 kali garis, kita lihat nombor di belakang, kita lihat nombor di depan dan kita tengok dirinya sendiri. Okey. Apa maksud 3 kali garis tu? Okey, pertama, 3.12 bundar ke per 10 terhampir. Garis yang pertama di sini. Garis perkataan per 10. Okey, garis kedua, cari dekat sini mana per 10. Digit mana yang pada nilai tempat per 10? Digit 1. Digit 1 adalah pada nilai tempat per 10. Okey, garis ketiga buat di bawah sedikit. Kemudian kita tengok nombor di belakang. Nombor di belakang ni 2. Okey. 1 ni dia akan tengok nombor di belakang. Dia dah sampai ke checkpoint kedua. Dia naik bukit sampai nombor 2. Okey, kalau dia naik bukit sampai nombor 2, dia dapat tak hadiah? Tak ada kan? Dia tak dapat apa-apa hadiah. Maka dia kekal sebagai 1 tambah sifar 1. Apa jadi dengan 2? 2, semua nombor di belakang akan jadi sifar. Apa jadi dengan nombor depan? Nombor depan masih kekal. Okey, ingat nombor depan kekal, nombor belakang sudah jadi sifar. Kalau belakang ni masih ada nombor lagi, semuanya akan jadi sifar dan diri dia sendiri kamu lihat. Dia dah sampai ke nombor berapa? Tengok belakang dia. Belakang dia 2, dia dah sampai, maksudnya dia dah sampai ke nombor 2. Sampai ke nombor 2, dia tak dapat apa-apa hadiah. Okey, boleh faham? Inilah jawapannya. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh yang kedua untuk bundarkan. Okey, kita akan gariskan kehendak soalan. Kita kena gariskan kehendak soalan iaitu bundarkan 12.56 ke 1 tempat perpuluhan. 1 tempat perpuluhan. Walaupun disebut 1 tempat perpuluhan, dia tak sebut per 10 terhampir ke, per 100 terhampir ke, maksudnya tetap sama iaitu bundarkan. 1 tempat perpuluhan bermaksud di sini. Dia hanya nak tengok hanya satu nombor sahaja selepas titik perpuluhan. Itulah maksud 1 tempat perpuluhan. Jadi kita dah buat 2 garisan. 1 garis pada soalan, garis kedua pada nombor 5. Garis ketiga ialah di bawahnya. Sekarang kita nak fikir nombor di belakang dia ni nombor apa. 5 ni, bukan, minta maaf bukan nombor di belakang nombor berapa. Kita nak fikir 5 ni dapat hadiah ke tak. 5 akan naik bukit sampai ke nombor 8. Naik sampai ke nombor 8. Jadi kamu rasa dia dapat hadiah ke tak? Ya, dia dapat 1 hadiah. Okey, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 6 lah. Sebab dia dapat 1 hadiah. Sebelah dia titik perpuluhan. Apa jadi dengan nombor di belakang dia? Nombor belakang akan jadi sifar. Nombor di depan akan kekal sebagai 12. Tak ada perubahan. Okey? Seterusnya kita akan bergerak ke tambah dan tolak perpuluhan dalam bentuk operasi bergabung. Kumpulan-kumpulan untuk perpuluhan ada 3. Ini kita dah belajar masa awal-awal dulu. Masa awal-awal topik kita dah belajar kumpulan untuk perpuluhan, kumpulan untuk operasi bergabung ada 3. Itu kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. Saya ajak awak pantun berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa maksud dia? Maksudnya kalaulah dalam satu soalan ada 2 operasi yang berlainan kumpulan, contohnya tolak dan juga tambah, kita buat yang mana? Berlainan kumpulan, kita buat yang lebih kuat dulu, yang lebih sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian, maksudnya selepas itu baru kita buat operasi yang
sama, yang lebih mudah. Tapi untuk topik dari perpuluhan tahun 5, kamu tak akan jumpa operasi yang berbeza dalam satu soalan. Yang ada hanyalah operasi yang sama dalam satu soalan, iaitu operasi tambah dan tolak dalam satu soalan. Jadi kalau dalam kumpulan yang sama, tambah dan tolak, kita buat macam mana? Kita selesaikan dari kiri ke kanan. Apa maksud kiri ke kanan? Okey, kita lihat contoh selepas ini. Okey, untuk operasi ni, tambah dan tolak perpuluhan untuk soalan ini, hitung jarak dari P ke S berpandukan gambar rajah di bawah. Dari P dia berjalan ke S. Okey. Dia berikan kepada kamu dari P nak ke Q jaraknya 28.9 km. Manakala dari Q nak ke R jaraknya ialah 22.302 km. Dari R patah semula ke S, pusing balik ke S, okey, kedudukan ni dah semakin hampir dengan P, dia akan jadi dia memakan jarak sebanyak 17.45. Jadi bila dia patah balik tu, bila dia bergerak ke arah R, operasinya tambah tau. Bila dia patah balik, dia dah jadi operasi tolak. Jadi soalannya berbunyi 28.9 km tambah 22.302 km tolak 17.45 km. Bila ada operasi darab, operasi tambah dan juga tolak dalam satu soalan, kita buat dari kiri ke kanan. Apa maksud kiri ke kanan? Maksudnya yang ni lah. Yang kiri ni, sebelah kiri ni ialah tambah, baru kita buat operasi yang kat kanan, iaitu operasi tolak. Kita buat yang mana kita jumpa dulu. Okey, kita nak selesaikan. Ada contoh kat sini, tapi saya nak tunjukkan pengiraan yang lebih jelas di sini ya. 28.9 ada unit kilometer, tulis unit kilometer. Sebelum kita tulis nombor yang kedua, iaitu 22.302 ni, kita tulis dulu titik perpuluhan. Kenapa nak tulis dulu? Supaya kita lebih senang nak fikir kat mana nak letak 3, kat mana nak letak sifar dan 2. Supaya kita lebih senang untuk menyusun titik perpuluhan itu. Bila tambah dan tolak perpuluhan, kamu tak boleh suka-suka hati letak titik perpuluhan tu terabur. Contohnya 28.9 tambah 2.31, tak boleh. Titik perpuluhan kat sini, titik perpuluhan kat sini, tak boleh. Titik perpuluhan tak boleh begitu. Dia tak boleh berada dalam kedudukan yang berterabur macam ni, tak boleh. Dia kena berada pada kedudukan yang sebaris. Okey, macam kita pakai butang baju. Macam butang baju murid lelaki tu kan, handsome, dia sebaris je ke bawah. Okey, jadi bila kita dah ada titik perpuluhan kat sini, ia membantu kita untuk fikir kat mana nak letak 3 sifar 2. Okey, titik perpuluhan, kemudian ada nombor 3 kan. Oh, titik perpuluhan ada nombor 3. Lepas tu nombor sifar, lepas tu nombor 2. Depan titik perpuluhan nombor 2 dan 2. Depan titik perpuluhan nombor 2 dan 2. Sekarang barulah betul kita punya titik perpuluhan tu disusun dalam bentuk sebaris. Apa jadi pula kat sini? Kat sini kita tambah sendiri sifar dan sifar. Jangan lupa ada kilometer dan jangan lupa operasinya ialah tambah. Okey, sebelum kita buat operasi tambah, kita letak dulu titik perpuluhan. Sifar tambah 2, 2. Sifar tambah sifar, sifar. 9 tambah 3, berapa? 9 tambah 3, 12. 2, 1 naik atas. 8 tambah 2, 10. Tambah 1 lagi, 11. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1 jadi 5. Adakah kita dah selesai? Belum. Kita belum selesai sebab kita ada satu lagi operasi tolak. Kenapa kita kena buat operasi tolak? Sebab dia patah balik. Perlakuan patah balik itu, pusing semula, U-turn tu membawa operasi tolak. Seterusnya kita jangan sambung ya kat bawah ni, saya tak galak kat awak sambung, nanti awak keliru. Tulis balik. 51.2 sifar 2 kilometer. Okey. Tolak. Sebelum tulis tolak nombor apa, tulis dulu titik perpuluhan. Okey. Sekarang fikir kat mana nak letak 4 dan 5. 4 dan 5 berada di belakang titik perpuluhan. Maka 4 kat sini, 5 di sini.
Kat sini buat apa? Sini tambah sifar sendiri. Sini ada apa? Sini ada 7. Sini ada apa? Sini ada 1. Sebelum tolak, letak dulu titik perpuluhan. Okey, 2. Tolak sifar. 2. Sifar tolak 5 boleh? Tak boleh. Ambil dari 2. 2 akan jadi 1. Dia dapat 10. 10 tolak 5 ialah 5. Ingat ya, tulis bila kita ambil dari sebelah, nombor yang baru datang tu letak tepi. Jangan letak atas. Letak atas tu untuk operasi tambah. Okey, nombor yang baru datang tu letak di tepi. Sekarang, 1 tolak 11, tolak 4 tak boleh. Ambil dari 1, 1 jadi sifar. Sifar, dia bagi berapa? Dia bagi 10. Sekarang dekat sini dah ada 1. 1 tambah 10 jadi 11. Kat mana nak letak 1 tu? Ya, tulis di hadapan. Jangan tulis di atas. 11 tolak 4, 7. 10, sifar nak tolak 7 tak boleh. Ambil di 11, dapat 11 jadi 4. Dia dapat 10, tulis di tepi. 10 tolak 7, 3. 4 tolak 1, 3. Barulah buat garisan dan jangan lupa tulis unit. Sekarang ingat titik perpuluhan mesti dalam keadaan sebaris. Baik, kita akan lihat contoh yang kedua. Masih lagi operasi tambah, kemudian operasi tolak. Kita nak buat yang mana dulu? Ya, kita buat operasi tambah dulu dari kiri ke kanan. 74.285. Sebelum kita tulis 9.607, kita tulis apa? Bagus, tulis titik perpuluhan dahulu. Sekarang barulah kita fikir kat mana nak tulis 6. 6 berada di belakang titik perpuluhan, tulis 6, sifar 7. Kat mana nak tulis 4 dan juga 7? 4 berada di hadapan, kat mana nak tulis nombor 9? Nombor 9 berada di hadapan titik perpuluhan, kita pun tulis kat sini. Kita buat operasi tambah. 5 tambah 7, 12. 8 tambah 1, 9. 6 tambah 2, 8. 9 tambah 4, 13. 7 tambah 1, 8. Okey, kemudian nak tolak pula ya. Tulis semula 83.892. Tolak. Sebelum tulis nombor, kita tulis apa dulu? Bagus, tulis titik perpuluhan. Sifar 4, 3. Kat mana nak tulis nombor 8? Di hadapan titik perpuluhan. Di depannya nombor 1. 2 tolak 3 boleh? Tak boleh. Ambil dari 9, 9 jadi 8. Dia dapat 10, dia jadi 12. 12 tolak 3, 9. 8 tolak 4, 4. 8 tolak sifar, 8. Okey, titik perpuluhan. 3 tolak 8 boleh? Tak boleh. Ambil dari 8, 8 jadi 7. Kemudian 3 dapat 10 jadi 13. 13 tolak 8 berapa? Ya, 5. 7 tolak 1, 6. Ini jawapannya. Sahaja pelajaran kita untuk bahagian 1 perpuluhan. Kita akan sambung dengan bahagian 2 perpuluhan, iaitu darab dan bahagi perpuluhan. Saya harap kamu faham. Kalau tak faham, boleh lihat semula video ataupun boleh PM saya. Dan kemudian sila selesaikan latihan dalam buku digital, mesra digital. Kemudian turn in dalam Google Classroom. Jumpa lagi. Bye-bye.